Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikati muqarrabin wal qurubin wa ala sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ila baqiyati sahabati ajma'in wa khususan ila ruhi Nuraini binti Bahrin syai'un lillahu lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahi wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi ma syaa Allah. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wa ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Suratul Baqarah ayat 218. Mafhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka merekalah golongan manusia yang mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha Pengasihan. Ashabul kiram, tuan pengurusi majlis yang dimuliakan Ustaz Khairul Fitri, seluruh kepimpinan masjid, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah bertemu pada malam ini dengan keizinan Allah jua yang telah ditentukannya semenjak azali lagi di dalam ilmu qudrah dan iradah Allah. Sepatutnya perjumpaan kita 10 Zulhijjah. Tetapi demikian ujian yang menimpa saya dan keluarga. Kematian bagi isteri saya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan pertemuan pada malam ini yang sepatutnya malam ini saya di Jitra, kuliah bulanan saya. Tapi penangan kluster Siva Gangga, Jitra kawasan Kubang Pasu. Maka saya memang tak berani nak pergilah. Dan mereka pun WhatsApp kemarin, tak payah ustaz datang. Memang aku tak mau pergi pun. Dalam suasana PKPD yang diperketatkan, kita ikut arahan dan perintah kerajaan. Especially kerajaan negeri Kedah. Itulah rezeki pajak song malam ni. Muslimin dan muslimat sekalian, malam ni malam 22 Zulhijjah. Maka dalam waktu yang seringkas ini, tentulah saya tidak akan mampu menghuraikan secara terperinci dan detail akan peristiwa hijrah itu. Tak mampu saya. Masa kita terhad, kita masih PKPP, masih recovery, pemulihan. So kita kena obey segala arahan dan peraturan. Kami di Kedah takat pukul 9 aja. 9 berhenti. Gitulah saya akan buat di mana sahaja, selagi tiada arahan further notice. Saya nak sebut begini. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut di dalam ayat yang saya baca sebentar tadi, 218 Al-Baqarah itu, bahawa di antara golongan manusia yang bakal menerima rahmat daripada Allah adalah orang-orang yang berhijrah. Saya ulang balik, tidak mampu saya nak hurai secara detail. Bermula sekembali dari Taif, Isra, Mi'raj, Bai'atul Aqabah dan akhirnya hijrah.
Tak mampu nak hurai peristiwa Jabal Sur terlalu detail. Tetapi apa yang ingin saya sentuh pada malam ini ialah konsep dan proses penghijrahan kita. Kerana hijrah itu tidak berhenti sekadar Madinatul Munawwarah sahaja. Tetapi hijrah itu berjalan sehingga ke hari kiamat. Dengan maksud yang lebih mudah, kita diminta oleh Allah, oleh Islam, untuk melakukan penghijrahan dalam setiap detik dan waktu. Untuk meletakkan diri kita menjadi manusia yang lebih baik dari semalam. Itu disebut dalam hadis. Orang yang haibat itu hari ini lebih baik dari kemarin. Bagaimana kita nak mencapai tahap kebaikan itu kalau tidak dengan berhijrah sikap dan sifat? Umpama contoh, kalau kemarin baca Qurannya 1 muka surat, hari ini 3 muka surat. Apakah dengan membaca 3 muka surat itu satu perkara yang mudah? Jawab dia susah. Silap-silap tak baca terus. Sebab kemarin dah baca, hari ni relax lah. Tapi atas sikap dia berhijrah. Dia lawan nafsu dia. Dia memikirkan pahala-pahala yang bakal dia dapati, maka dia sanggup untuk berlawan dengan kehendak dirinya, menghijrahkan dirinya, menghijrahkan bacaannya daripada 1 muka surat menjadi 3, dan begitulah seterusnya. Alhamdulillah. Saya nak fokus ke hijrah sikap dan perangai. Tahun ini kita baru habis kerja haji. Walaupun kerja haji pada tahun ini agak istimewa. Rukunnya semua ada, wajib hajinya semua ada. Tetapi tidaklah sama suasananya macam kita buat haji dulu. Ini rezeki masing-masing. Kita menerima foto-foto bagaimana mereka berwukuf. Mereka wukuf atas kursi pula. Macam kursi kapal terbang, business class. Duduk relax dalam khemah aircon. Kita wukuf dulu. Macam ikan sardin bersesak dalam khemah. Kadang-kadang tak ada tempat dalam khemah. Saya pernah kena sekali bawa jemaah haji sampai Arafah 3 pagi. Biasalah bas shuttle kita. Sampai Arafah tempat tak ada. Walhal kita dah ada maktab dah. Maktab 89 saya masih ingat lagi. Dengan maktab kita depa kebas habis. Saya seret beg dengan jamaah. Jalan dah jauh dah tu. Sedap-sedap tengok nampak tiang. Tiang besar dongak-dongak tulis apa? Arafat end here. Sampai ke hujung tu. Sampai dah hujung sempadan Arafah. Kemah tak ada Mampu lagu ni kata. Mabrur punya urut dada dengan letih badan. Tu biasa kita rasa tu.
Bas kita tak sampai, orang kidnap bawa lari bas kita, itu biasa musim haji. Oh, tahun ni depa relax habis. Tak apalah rezeki hampa. Kita bersesak-sesak, mengalir peluh pada belakang, lalu celah pungkuk. Allahu Rabbi. Depa relax atas kursi, gambar melontar pun depa hantar kita. Beratur elok-elok. Tak adalah macam kita melontar, payung terbang, kasut terbang, silat-silat kena kepala syahid berdarah. Puak-puak tu macam-macam perangai. Kita lontak batu, mereka lontak payung, terbang atas kepala, kod dan aja. Mereka tak rasa lah yang tu. Kita tengok gambar tu warak aja. Tawaf mereka pun Allah, waraknya ikut lain. Kita tawaf musim haji, kita tawaf ifadah, tawaf rukun kita. Saya pernah kena 2 jam setengah. Terkepit round ke-6 kutu asak sampai tepi batu. Saya hampir mati tak bernafas. Saya masih ingat lepas asar saya tawaf ifadah. Kutu punya impit ni tu saya cakap 2 jam setengah baru selesai. Tu pun jenuh tarik nafas, dada macam nak pecah. Allahu Akbar. Depa punya tawaf relax, ikut lain. Rezeki masing-masing. Tapi tak dapat sentuh Kaabah. Tu saya rasa galat lah. Nak buat lagu mana? Undang-undang dan peraturan. Kita dulu cukup syok. Hijir Ismail lah, Hajar Aswad lah, Multazam lah, bawah ketiak negro pun jadilah. Janji Multazam. Angkat-angkat ni dia, bulu ketiak negro. Di mana tu? Multazam. Punya nak lekap muka kat dinding Kaabah tu. Negro awal lagi. Angkat-angkat kepala nampak hitam, apa bulu ketiak dia. Tak apalah, tahan nafas pi. Lah, warak. Tak apalah, rezeki hampa. Janji buat kerja haji. Apa kita nak sebut? Ialah pengajaran yang boleh kita ambil dalam konteks hijrah. Tuan-tuan muslimin muslimat dalam waktu yang terbatas ni, saya nak sebut begini ya. Semua kita tahu antara wajib-wajib haji melontar jamarat. Kutip batu di tempat Nabi Ibrahim bermimpi. Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih Ismail alaihi wassalam di mana? Di Muzdalifah. Mengikut riwayat 2-3 malam straight Nabi Ibrahim bermimpi ketika dia tidur di Muzdalifah bahawa dia menyembelih Ismail. Kita kutip batu di situ. 7 biji untuk Jamratul Aqabah tahallul awal. 21 biji untuk 11, 12, 13. 21 kali 3 hari jadi 63. Campur dengan 7 Jamratul Aqabah tahallul awal buka ihram jadi 70 biji. Selalu kita kutip lebih lah, 80, 70 lebih standby. Baik. Kita nak sebut antara benda yang kita declare, antara benda yang menjadi pengisytiharan tahunan di Mina ialah penghijrahan daripada menjadi pengikut syaitan dan penghijrahan meninggalkan sifat-sifat syaitan yang menyebabkan kita akan terjerumus sekali bersama dengan syaitan di dalam neraka Allah. Kan syaitan sebut, kan Allah beritahu, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa
innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ayat nombor 6 surah Fatir. Kata Allah, sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh kamu. Fattakhidhuhu aduwwa, maka hendaklah kamu menjadikannya sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu, sesungguhnya syaitan itu, kata Allah, yad'u, akan menyeru, hizbahu, kuncu-kuncunya, akan menghasut kamu supaya liyakunu min ashabis sa'ir, supaya kamu dengan menerima hasutan syaitan, kamu akan masuk sekali dalam neraka sa'ir. Na'udzubillah. Sebab itu tengok, kenapa ada jamratul ula, jamratul wusta, jamratul kubra, atau dinamakan juga jamratul aqabah. Jamratul ula kecil, jamratul wusta besar sikit, jamratul aqabah atau jamratul kubra belah hujung tu bujur besar lagi. Kenapa ada kecil? Kenapa ada sederhana? Kenapa ada besar? Ini dibahas oleh para ulama. Antara jawapannya ialah demikianlah godaan syaitan. Ada godaan dia kecil, ada godaan dia sederhana, ada godaan dia besar. Namun walaupun kecil tetap dilontar, walaupun sederhana tetap 7 biji batu, apatah lagi kubra yang hujung. Persoalan kedua, kenapa 7? Tak boleh kurang, kalau terlebih tak apa. Jawapan pun ulama bagi, kerana 7 biji batu itu yang kita lontar ketika kita bertakbir Allahu Akbar, rajman lisyaitan wa hizbihi. Ambil satu lagi, Allahu Akbar, rajman lisyaitan wa hizbihi. Aku melontar syaitan dan kuncu-kuncunya. Berapa? 7. Kutip batu tu biar batu, jangan tai unta. Di Muzdalifah tu tai unta pun ada. Kutip tu pastikan batu, jangan lempak tai unta. Jadi nampak macam sama malam-malam tu kita dah penat letih daripada Arafah. Memang penat habis, mata menik kelabu, tunggu bas tak sampai-sampai. Dia mula kira batu tai unta. Tai unta keras. 7 biji. 7. Kalau dia tak nak lontar sebelah, dia relax di khemah, boleh. Tak nak lontar 12, dia relax di khemah, boleh. Sampai 13 Zulhijjah, dia kumpul, dia lontar untuk 3 hari. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Masuk hari 13, dia lontar. Okey, ni untuk hari 11. Sampai hujung dia kona balik. Ini untuk hari 12. Boleh himpun lagu tu? Boleh. Tuan-tuan muslimin muslimat, kenapa 7 biji batu? Sebab mewakili 7 hari seminggu. Satu simbolik syaitan mengganggu kita tiap-tiap hari. Kalau kita tak kuat iman, kalau kita tak reti memahami arti takwa, hai lingkup kita tuan-tuan muslimin dan muslimat. Sebab itu saya sebut tadi, penghijrahan kita, penghijrahan sikap dan sifat.
Kerana kita mesti faham apakah natijah akhir ataupun maksud saya yang mudah, apakah hasil yang syaitan mahu ketika mana dia ganggu kita. Saya nak petekan yang ini, masa kita cukup ringkas. Setan dia nak apa? Matlamat dia jelas, Allah dedah dalam Quran. Dia tak nak keseorangan dalam neraka. Na'udzubillah. Nanti ahli-ahli neraka akan maki setan. Setan akan hentam balik. Setan kata, ampalah bodoh ikut aku. Setan akan lanyak balik ahli neraka yang menyesal ikut syaitan. Baik. Saya tak mau hurailah minal jinnati wan nas ni, tak mau, semua faham. Saya nak baca satu ayat. Dia nak apa ni? Bila dia hasut kita, bila dia ganggu kita, dia nak apa ni? Apa yang dia harapkan daripada kita, yang kita kena segera berhijrah, meninggalkan kehendak dia. Maka saya bacakan satu ayat sebagai jawapan. Persoalan untuk kita berfikir. Kerana kita takut sifat ni memang ada pada manusia. Ayat berapa? Sab'ah wa ashar, 17. Surah apa? Al-A'raf. Suratul A'raf ayat 17. Apa kata Allah? Ayat tu merupakan dialog di antara Allah dan iblis syaitan. Dihalau keluar, berlaku dialog. Dihalau dari syurga, berlaku dialog. Baik, dia kata apa? Allah cerita, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Itulah dia natijah akhir godaan iblis. Apa ayat? Allah kata, kemudian daripada itu, la'atiyannahum min baini aydihim. Wahai Allah, kata iblis, aku akan mendatangi mereka, aku goda mereka. Jalan pertama aku datang, min baini aydihim, arah depan. Wa min khalfihim, aku attack daripada arah belakang. Wa an aymanihim, aku datang melalui arah kanan. Wa an syama'ilihim, aku datang melalui arah kiri. Serangan 4 penjuru. Iblis declare dialog dengan Allah, ya Allah, aku akan ganggu anak Adam 4 penjuru, depan, belakang, kiri, kanan. Macam pilihan raya dah, 4 penjuru. Dia attack, ganggu kita. Baik. Lepas tu dia kata apa? Ini dia. Hujung penutup ayat 17 Al-A'raf. Apa kata Allah? Iblis kata, wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau akan mendapati majoriti manusia tidak bersyukur kepadamu. Dia nak yang tu. Dia nak jadikan kita dengan serangan 4 penjuru dia, dengan godaan 4 penjuru dia. Di antara benda yang Allah dedah ialah dia mahu melahirkan
manusia-manusia yang tidak reti bersyukur atas nikmat Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita boleh berjalan dengan dua kaki. Apakah tuan-tuan muslimin dan muslimat menganggap ini benda biasa? Biasalah Ustaz, jalan dua kaki. Apakah tuan-tuan muslimat tidak menyedari bahawa di sana adanya manusia yang empunya dua kaki tapi tidak boleh berjalan, lumpuh daripada pinggang sampai ke bawah. Kakinya ada, tak ada potong kencing manis, tak ada, elok dua kaki dia, tapi lumpuh. Maaf, kita pinjam sekejap, saya minta maaf kepada Senator Ras Adi Barazi. Saya guna nama dia, saya minta maaf dulu. Kalau dia mengikuti, dia mendengar kuliah ini, sekadar mengambil contoh bagaimana ujian ke atas dia. Pembaca waktu berita mengaji Amerika Syarikat, newscaster TV3, cukup hebat. Balik kerja orang rompak dia, ingat lagi peristiwa itu. Orang katuk kepala dia dengan helmet waktu rompak dia. Dia nak pergi ke kereta dia, nak balik, hentam dengan helmet. Saraf-saraf ada yang tak berapa elok, saraf tu putih, ada yang tak berapa, kenalah saraf tu, helmet tu kena pada saraf, akhirnya dia lumpuh. Sekarang dia senator mewakili OKU, ahli Dewan Negara, pakai wheelchair. Ujianlah untuk dia, dia kena bersabar. Ujian untuk dia, besar pahala dia. Daripada boleh berjalan, tak boleh berjalan, Allah, tuan-tuan ingat, mudah kalau tak kuat iman. Apakah kita boleh berjalan dua kaki ke masjid? Ini satu kebetulan? Jawabnya tidak. Tetapi nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita syukuri. Bayangkan kalau kita merasakan ini benda biasa, kita lupa kepada Allah yang ada makhluk manusia yang Allah menentukan dia tidak mampu berjalan walau kaki dia ada. Kita boleh angkat tangan dengan elok. Ada orang tak boleh dah, ampuh tangan dia, stroke. Kita boleh angkat lagi tangan, angkat takbir elok. Ada orang tak boleh dah, jalan dah sengit, Allah uji dengan stroke. Ni benda ni nampak macam tak ada apa, tetapi bila kita lupa kepada Allah yang mengizinkan nikmat ini atas kita, itulah yang setan dak. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Azan berhenti. Azan berhenti. Berhenti azan. Okay. Ha? Carry on. Okay, carry on. Bukan benda biasa. Tuan-tuan muslimin muslimat, makan elok pagi tadi Allah buka selera. Sekeping lidah, walisanan wa syafatain. Saya tuan-tuan muslimat, lidah sekeping. Pahit, manis, tawar, masam, duk situlah. Sama lidah kita. Tapi ada orang yang Allah tak beri dia selera makan. Bukan lidah dia berbeza, tidak. Lidah dia yang itulah. 2 minggu, bahkan saya ingat 3 minggu sebelum isteri saya meninggal pada 31 Julai, 3 minggu sebelum tu dia dah tak ada selera makan dah. Tak ada dah. Makan tak ndak, minum tak ndak. Saya boleh baca dah. Kita boleh baca dah benda-benda tu. Bayangkan, dia bukan sedar sangat, bukanlah koma, tak
berapa sedar. Dia tengok kita, dia tak kenal. Kuman tu attack dia. Nama penyakit dia milordosis. Iaitu kuman bakteria daripada baja dan tanah. Selalu attack orang bendang. Tapi arwah isteri ni suka tanam pokok bunga. Jadi mungkinlah tak proper handling sarung tangan, tak pakai ke. Dan dia ada kencing manis sikit. Mungkinlah baja kuman tu masuk sikit ke apa, kita pun tak tahulah. Itulah kata doktor. Milordosis. Dia macam kanser. Kanser setempat. Kalau kanser rahim, duk rahim aja. Dia ni tak, dia merebak satu badan. 28 Jun admitted Sungai Petani, 31 Julai habis. Sebulan 3 hari je. Punya cepat. Tapi itu dia kasih sayang Allah. Bayangkan, dalam keadaan dia sedar, tak sedar, kuman tu duk main bawah pinggang dia, attack paru-paru dia. Doktor kata dah duduk dalam darah dah. Memang beratlah, kata doktor. Dalam keadaan tu kata kasih sayang Allah. Saya bawa mak ayah dia. Mak ayah dia masih hidup. Umur 84, 80 lebih. Mak ayah ni, saya pening macam mana nak buat. Nak masuk hospital dengan COVID-nya. Mak abah dan mak pula dah 80 lebih. Mana hospital nak bagi masuk? Alhamdulillah Allah permudahkan dengan izin timbalan pengarah hospital. Dia kata tak apa ustaz, bawa saya izinkan. Nak tengok anak. Bawa, Alhamdulillah. Mak abah datang daripada KL. Saya bawa. Dia hantar pegawai dia. Timbalan pengarah hantar pegawai dia. Iring mak abah saya. Mak mentua, pak mentua lah. Mak ayah saya meninggal dah. Iring mak abah saya. Jumpa anak dia. Isteri saya. Waktu tu, Allah bagi isteri saya sedar. Tu kata kasih Allah. Isteri saya kenal abah, mak kenal. Maha suci Allah. Dan bila jadi macam tu, saya berdetik hati dah. Kita ni kira boleh rasa dah. Daripada tak kenal, mapak dia kenal. Tu kira nak penghabis lah tu. Isyarat Allah bagi lah. Mak ayah dia. Cerita apa, selera makan tak ada. Saya suap muai tu. Saya suap dalam mulut dia. Dia kepam. Dia tak telan dah. Dia kepam. Saya kata telan. Dia diam, dia pandang wajah saya. Mengalir, muai itu keluar. Saya ambil tisu, saya lap. Saya kata nak ayam. Dia hangguk. Saya cubit ayam. Nganga mulut. Dia nganga. Saya letak dalam mulut dia. Dia kepam. Dia tak boleh telan. Allah tarik selera dia. Habis. Waktu tu saya tahu dah. Dia dah dekat. Wahab baru dalam 2-3 minggu tu sebelum dia meninggal. Nak sebut apa? Selera. Sekeping lidah yang sama. Dengan pahit, tawar, masin, apa semua sekali duduk. Tapi kita boleh makan, kita boleh minum. Tidakkah itu nikmat ketika orang lain Allah tutup dah selera dia? Benda biasa ya. Tetapi sebenarnya dia besar, tuan-tuan. Mana kata dia besar? Buka surah Asy-Syu'ara, surah nombor 26, ayat 80 kalau tak silap. 80 atau 81. Ucapan Nabi Allah Ibrahim. 79, 80 atau 81. Di antara dakwah Nabi Ibrahim pada kaum dia. Apa Nabi Ibrahim kata? Ketika Nabi Ibrahim menyanggahi berhala yang mereka sembah, yang mereka anggap Tuhan, lalu Nabi Ibrahim memperkenalkan Allah kepada mereka. Dan antara ayatnya ialah wallazi huwa yut'imuni wa yasqin. Menjadi dasar silibus kurikulum dakwah Nabi Ibrahim. Tuan cek 79, 80 atau 81. Surah Asy-Syu'ara. Surah nombor 26. Bagaimana Nabi Ibrahim kata, wallazi huwa, dan dialah Allah, huwa, dia, yut'imuni, dialah yang bagi aku makan, wa yasqin, dan dialah yang bagi aku minum. Setan
dia buat kita apa? Alah, biasa ya, makan, minum. Tak lagi kena roti canai pagi-pagi, rokok tentu balas dah. Tak lagi nasi lemak lah, biasa aja. Biasalah makan. Dengan kita lupa Nabi Ibrahim ucapannya menyebut Allah lah yang bagi izin aku makan dan minum. Setan dia buat kita biasa je. Akhirnya lepas makan tak ucap Alhamdulillah. Sebelum makan tak pernah reti nak baca Bismillah. Kau tak baca doa makan pun Bismillah pun tamam, cukup. Tak payah Ar-Rahmanir-Rahim pun tak apa, Bismillah. Mengambil dalil Nabi di Taif, ketika Nabi makan anggur di kebun Utbah, ketika Nabi dilontar di Taif, Nabi pegang anggur, Nabi kata Bismillah, cukup. Tambah Ar-Rahman Ar-Rahim lagi baguslah. Baca Fatihah jangan Bismillah ya, batal sembahyang. Kerana Bismillahirrahmanirrahim dalam mazhab Asy-Syafi'i adalah sebahagian suratul Fatihah. Siapa bagi kita makan minum? Allah. Makan minum, muqaddimah dia apa? Selera. Ada selera, okey. Tak ada selera, jam. Hambuhlah senarai dia empuk menu tu depan kita. Kita duk tengok menu tu dekat setengah jam, tak tahu nak makan apa. Pasal apa? Selera tak ada. Duk apa ni duk semua tak kena. Tengah hari sa'i daripada ujung laut sampai ujung periuk sa'i. Tak buh lagi. Pinggan pegang dah, nasi penuh dah. Tak tahu lauk apa nak buh. Tu kita kena dah lah. Ngambil tak pinggan, balik rokok balik. Itu penyudah dia. Maka setan dia cukup syok. Walau sekecil, kita anggap kecil, wah besar. Dengan kita bersyukur atas nikmat. Tambah nikmat, boleh pi masjid balik, la ilaha illallah. Tak bersyukur lagi kita. PKP dulu macam orang gila dah kita. Berapa minggu tak semayang Jumaat, berbelas minggu. Boleh 3 orang, boleh 12 orang. Kita tak boleh sallu fi buyutikum awal-awal PKP. Semayang di rumah boleh lah, tak ada masalah. Tapi mana syok semayang di rumah dengan semayang di masjid. Lain, walaupun kita yakin Allah bagi pahala kat kita macam kita semayang di masjid, sebab kita ahlul masajid. Kita yakin yang itu. Tapi tak terasa lah nikmat semayang celah televisyen. Sujud-sujud nampak biji buah kurma lepas buka puasa. Semayang tarawih jadi imam, naik pangkat tok laki, naik pangkat ayah. Tapi duk baca tu li ila fi Quraisy setiap malam. Sampai bini panggil dia suamiku Quraisy. Tak apalah, janji semayang. Dah dibuka masjid, batang hidung pula tak lambat. Mana syukur? Innama ya'muru masajid Allah. Jangan lupa at-taubah tu. Ada ayat dalam Quran memakmurkan rumah Allah. Apakah kita lupa dengan hadis Nabi? 7 golongan bakal duduk di bawah naungan arasy Allah pada hari kiamat. Ada 7 golongan yang bakal dapat berlindung di bawah naungan bayangan arasy. Antaranya rajulun qalbun mu'allaqun fil masajid. Lelaki mukhalafah dia sekali lah, perempuan mengajilah Arab. Dah Nabi habaq lelaki, termasuklah perempuan mukhalafah dia. Mereka-mereka yang mu'allaqun, yang hati mereka ni mu'allaq, terikat dengan masjid. Syok nak pi masjid. Semayang subuh syok, balik subuh tanam azam dah. Zuhur satgi aku mai ya Allah.
Habis zuhur balik asar lagi aku mai. Dengar ada kuliah, aku mai ya Allah. Ni orang yang duduk bawah naungan arasy. 7 golongan tu, kita nak boh 7 mungkin tak dapat. Dapat 1 jadilah. Ni peluang kita PKPP ni. Tak mai juga. Semayang Jumaat duk kira 3 kali. Mana hadis habaq 3 kali? Tinggal main Jumaat tu pun lingkup dah. Mana ada hadis Nabi kata 3 kali betul-betul? Mana ada? Han tinggal tu pun Nabi warning dah. Dalam hadis yang sahih Nabi pernah berkhutbah memberi amaran jangan duk tinggal lah semayang Jumaat ni. Makna apa? Ada tak sahabat tak semayang Jumaat? Ada. Ada, sebab tu Nabi warning. Jangan kita buat tak ketahuan. Dah boleh buka masjid, cuma ikutlah SOP, bawalah sejadah, pakailah topeng. Lagi dia main sifat gangga mampu. Hang punya pasai, nasi kandak punya haru, orang suruh kuarantin hampir berjalan. Hang mampu. Habis dengan megak dewa, dengan kuliah-kuliah kita tak boleh main. Ni dia benda dia. Maka syukuri nikmat boleh ke masjid. Ikat hati dengan rumah Allah. Jangan sampai tutup besok kita langgar prosedur SOP, tutup nyaya kita. Kita tak mau. Punya syok dah ni. Walaupun terpaksa social distance, tak apa. Saya yakin nanti sampai masa dia kembali asal. Cuma tak tahu bila. Dan kes pun taklah banyak, mana 2 digit begitu aja. Dan banyak kluster-kluster. Banyak import. InsyaAllah mudah-mudahan. Apa yang penting adalah kita bersyukur. Dengan nikmat kesihatan, boleh ke masjid. Dengan nikmat akal kita sihat, boleh menerima ilmu. Kita syukuri semua ini. Sebab syaitan memang tak hendak kita bersyukur. Dia tak hendak sungguh. Dia suruh kita makan, bismillah tak baca, alhamdulillah pun tak sebut. Dia mahu yang itu. Sebab itu dalam surah Saba, wa qalilum min ibadiyash syakur. Dalam surah Saba ayat belah-belah Allah Ta'ala sebut wa qalilun, dan amatlah sedikit min ibadiyash syakur, di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Sikit. Baik itu pastikan kita masuk geng sikit tu. Itulah doa seorang badui di hadapan Kaabah yang didengar oleh Saidina Umar dalam satu tawafnya. Sayyidina Umar mendengar badui itu berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil. Dia ulang 3 kali, Allahumma ja'alni minal qalil. Wahai Tuhan, jadikan aku di kalangan golongan sedikit. Sayyidina Umar tersentak. Sayyidina Umar tanya dia, orang duk minta banyak, hang duk minta sikit. Badui itu belasah Sayyidina Umar. Badui itu kata, hang khalifah takkan tak baca Quran. Dia balun situ, badui, bukan dia ada adab. Hak duk cekek leher Nabi, badui semua. Mereka tak ada adab. Pernah seorang badui minta duit dengan Nabi, cakap tu punya kasak, buat main sikit duit. Ingat harta Madinah ni pak hang punya ke? Tu dia. Habak kat Nabi lagu tu lah. Ingat harta Madinah ni pak hang punya, buat main sikit duit. Pak hang. Nabi reti badui. Nabi tak ada apa. Nabi sabar gitu. Nabi tak ada balas apa. Bahkan Nabi bagi ke dia. Yang kata badui ni kasar. Hai kata hang khalifah Quran tak baca ke? Dia hantam Sayyidina Umar. Kata hang tak tengok dalam Quran yang bersyukur sikit. Aku nak masuk yang sikit tu. Allahumma urut dada. Lalu Umar berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, rahmatilah mereka-mereka yang menunjukkan kepada Umar akan salah silapnya. Itu antara doa Sayyidina Umar. Dia minta pada Allah,
berilah rahmat pada orang yang tunjuk pada Umar ni salah, Umar ni alpa. Tu dia Sayyidina Umar. Muslimin dan muslimat, 92 minit. Nak sebut apa? Kita nak sebut syaitan hendakkan kita jadi golongan kufur. Lawan kufur ialah syukur. Maka marilah kita melakukan proses penghijrahan yang mudah-mudah. Berhijrah, tinggalkan perangai huduh. Mazmumah kita lempak buang, mahmudah. Mazmumah kufur, mahmudah syukur. Walau sekecil 5 sen kita bersyukur. Walau sekeping roti canai kita bersyukur. Walau sedikit minuman yang kita dapat, kita bersyukur kerana di sana ada manusia yang Allah tak izin dah dia makan dan minum. Muslimin dan muslimat, saya tutup dengan ayat 40 Suratul Naml, surah semut. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru ala nafsi. Al-ayah. Ucapan cerita Nabi Sulaiman. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu, maka tak kala Sulaiman melihat singgasana Balqis berada di hadapan dia dengan izin Allah, daripada Yaman terbang pergi Palestin, singgasana Balqis. Maka apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi, inilah kurniaan Tuhan aku. Liyabluwani, aku tahu Allah menguji aku. Aashkuru, sama ada aku bersyukur, am akfur, atau aku kufur. Wa man syakara, maka barang siapa yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsi, maka syukur tu atas diri dia sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun karim, siapa yang kufur, Allah itu maha terkaya dan Allah itu maha mulia. Tak ada sekupang Allah tak heran kalau kita kufur kepada dia. Sekupang Allah tak heran. Kitalah yang akan menerima balasannya. Na'udzubillahi min zalik. Semoga sedikit peringatan, tazkirah pada malam ini menjadikan saya, tuan-tuan muslimat, insan yang senantiasa melakukan kebaikan dalam hidup, walau sekecil mana sekalipun. Seperti tajuk kitab ini, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, janganlah kamu abaikan kebaikan walau sekecil mana pun. Ini hadis Nabi, ada kitab dia. Walau sekecil, walau melemparkan senyuman, kata Rasulullah. Tak ada apa nak bagi dah. Jumpa kawan senyum, kawan tu seronok kita senyum, pun Nabi suruh buat. Apatah lagi bantu orang, apatah lagi masjid, tuan-tuan, renovation dan sebagainya. Ustaz Khairul Fitri buh dalam WhatsApp macam-macam, bantu, tolong, sebab semua itu adalah kebaikan dan tanda kita bersyukur atas rezeki yang Allah kurniakan kepada kita. Sekadar itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha.
اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والله أعلم.